Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syahril Long kembali beraksi pada hari ini dengan penuh keceriaan dan semangat. Mus dah ketawa, tuan-tuan. Kalau saya balik buat kuliah, dia mesti syoknya. Orang lain buat kuliah, dia macam muram durja. Tah kenapa kita pun tak tahu. Baik, kita sambung pembahasan kita Suratun Nas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab dekat rumah, rujuklah lebih kurang dia punya huraian tafsirannya. Pada hari ini kita akan habiskan insya-Allah ayat yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang bermaksud daripada bencana kejahatan godaan atau rasukan syaitan yang berbalik ulang-alik, yang membisik-bisik di dalam dada manusia. Itu ayat sebenarnya, daripada jin-jin dan manusia. Baik. Yang membisik-bisik, melintaskan di dalam dada manusia, dari kalangan jin dan manusia. Ayat-ayat ini memberi keterangan di atas. Mereka yang merasuk di dalam dada manusia itu, yang menggalakkan kita berbuat kejahatan, bukan syaitan sahaja, bahkan manusia pun ada sesama kita. Jadi disebut di sini yang menjadi perasuk, yang menggalakkan, yang membisik-bisikkan kepada kita buat begian. Dia sebut ini adalah syaitan. Bahkan manusia pun ada sesama kita. Sebab tu saya ingin tegaskan berdasarkan surah Al-An'am surah ke-6 Mus ayat 112. Kau ni telefonku kerak nak sepak, nak bagi 1 juta apa? Bagi 1 juta aku cancel lah ni, terus ambil duit. Ni live ni, jangan main-main, satu dunia tengok. Kita biasa depa kenal dah. Ustaz Elaine serius lah. Minta maaf ada gangguan sedikit. Harap jangan perbetulkan peti TV anda. Baik. Ayat 6 surah ke-6 Al-An'am ayat 112. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, yang dikatakan syaitan itu terdiri dari 2 kalangan. Manusia dan jin. Tengok dia kata di sini pun sama, bukan syaitan sahaja, bahkan manusia pun ada sesama kita. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Maksudnya, dan demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh. Nabi ada musuh, kita pun ada musuh. Musuh yang terdiri daripada syayatin, syaitan. Dia plural lah. Yang terdiri daripada al-insi wal jinni, syaitan manusia dan syaitan jin. Ini musuh kita. Syaitan manusia bagi saya lebih kuat pengaruh dia, pujuk rayu dia Allah. Kalau kata syaitan manusia tu wanita, lagi jam, ustaz pun kopiah boleh jatuh. Kan?
Jangan main-main lah, mus pun ngangguk. Kan? Syaitan jin ni, syaitan yang kita tak dapat lihat, insya-Allah kalau kita banyak mengingati Allah, baca ayatul kursi, insya-Allah. Tapi syaitan manusia, godaan pujuk rayu dia memang kuat, memang hebat. Jadi tak salah kalau kita kata awak ni syaitan. Macam Ahmad Nesfu lah. Ahmad Nesfu kata, mana itu 3 ekor syaitan? Panggil itu 3 ekor syaitan. Lain yang dialog dia bagi, lain dia cakap, apa kau bikin dialog sendiri ya syaitan? Syaitan. Jadi cerita tu betul. Ada syaitan di kalangan manusia, ada syaitan di kalangan jin. Tetapi syaitan di kalangan manusia ni lah yang begitu kuat, pujuk rayu dan rasukan-rasukan. Sebab itu kita sebut, kita nak fokus tentang syaitan manusia. Syaitan manusia. Sebab itu adalah hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Cuba tuan-tuan dan puan-puan bagi perhatian. Yang bermaksud manusia itu dia suka ikut tabiat kawannya. Justru tengoklah siapa yang nak dijadikan kawan ataupun teman. Sebab manusia akan terikut-ikut perangai kawan, sahabat handai dia. Saya selalu dah sebut, kalau ustaz pun dia berkawan dengan tokoh korporat, ke hulu ke hilir, dia pun teringin nak jadi korporat. Akhirnya dia mula terlibat dalam bidang perniagaan. Akhirnya dia jadi keparat. Sebab apa keparat? Dia berhutang banyak. Dia ambil bank loan. Dia nak hidup mewah macam korporat yang dia kawan tu, atau kawan dia yang tokoh korporat tersebut. Rumah banglo, kereta 3-4 biji mewah. Kita akan terikut. Ini confirmnya. Kalau kita kawan dengan orang biasa, insya-Allah biasalah kita. Kita kawan dengan ulama, insya-Allah. Kalau kita tak jadi ulama pun, mudah-mudahan kita faham agama. Saya pernah jadi driver. Sewaktu saya masih bekerja dululah. Hampir-hampir 30 tahun dulu. Jadi driver Siti Aisyah. Siti Aisyah ada dah. Rosa Ilia Aris. Ni semua peminat setia dulu, kini dan selamanya. Saya pernah jadi driver. Bawa Tok Guru ke hulu ke hilir dalam untuk kuliah. Berkat kita bawa Tok Guru, hari ini kita pun jadilah sikit Tok Gurau. Walaupun tak Tok Guru, tapi kita kuat bergurau. Bolehlah jadi ustaz biasa-biasa je. Berdakwah, saya tengok betapa tawaduknya Ustaz Syamsuri Haji Ahmad. Kebelakangan ni saya suka juga tengok. Memang saya minat dia pun dari dulu. Dia ada sebut, dia telefon ustaz dia, guru dia. Guru dia tanya, "Entah ajar kitab apa?" "Ajarlah kitab Baru Mazi," dia kata. "Ana pun boleh sikit-sikit macam ni ya." Tawaduknya beliau. Sedangkan kuliah beliau, masjid yang begitu besar, padat, ramai, masya-Allah. Dia antara kita kata otai dalam bidang dakwah lah. Orang lama. Huraian kupasan beliau senantiasa menarik. Walaupun beliau bercakap logat utara. Jadi itu. Sebab itu Nabi berpesan supaya kita berhati-hati ketika kita memilih kawan. Ni saya kawan dengan Mus ni. Kan? Tapi saya tak ikut Mus. Mus ikut saya. Alhamdulillah, kan? Mus pun mula bangun tahajud, kan? Tapi kadang-kadang terkejut juga. Mus terkejut, kan? Mus terkejut. Kan? Tu cakap, saya belum terkejut lagi. Mus selalu terkejut. Dia mengaku tu, dia ngangguk tu, betul lah tu, kan?
Tapi dia tak ikut saya selalu, cuba dia ikut saya selalu. Macam mana? Oh, ustaz ni di segi time management, punctuality, itu saya titik beratkan, ketepatan waktu. Selalu sampai tempat kuliah awal. Solat tahiyat masjid. Kemudian ada kesempatan baca Quran beberapa muka. Lepas tu orang azan kita solat. Macam itulah contoh. Jadi kita dah ikut tok guru dulu. Kita bawa, Masya Allah itu amalannya, kita pun terikut-ikut. Cuba kita berkawan dengan tok gurau, asyik nak bergurau je lah. Sekejap-sekejap, seloroh sana, seloroh sini, makan sedap, makan tawa sana, tawa sini. Ustaz pun boleh jam kalau silap pilih kawan. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Kita dengar pula. Terima kasih saudara Zamri Yusof. Terbaik Ustaz. Masa khutbah Jumaat di Masjid Batu minggu lepas. Padu. Mu tak nak ikut dia ni malas sikit. Dia nak dekat sini ya. Dia kira studio Tafi Mutmainah ya. Kan? Abang dia tak pergi. Dia kata tak habang. Tak bagi tahu. Kan? Baik. Saya nak kuatkan dengan hujah ayat Quran. Suratul Furqan. Surah ke-25 ayat 28. Tadi hadis. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Manusia dia suka ikut tabiat kawan dia. Justru perhatikanlah siapa yang kamu nak jadikan kawan ataupun teman. Di akhirat Allah menyatakan, ya wailata. Ada tak? Suratul Furqan surah 25 ayat 28. Ayat bunyi macam mana? Baca. Ya wailata laitani ya. Saja nak test dia, tengok dia pandai baca Quran lah. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ini ayat dia. Suratul Furqan surah ke-25 ayat 28 yang relevan dengan hadis tadi. Hadis mengajar, mendidik supaya kita berhati-hati di ketika memilih kawan. Sekarang dalam Quran Allah menyatakan, celakanya aku kalau dahulunya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Ada kan? Tu. Okey. Silap pilih kawan. Ada sandaran hadis, ada sandaran Quran. Takkan cerai lagi. Hak tak mengaji itulah cerai. Hak tak suka dengar kuliah-kuliah ni lah cerai. Sebab dia rasa dia hebat. Dia rasa dia dah faham Islam. Kalau tidak, Tuhan tak sebut dalam Quran. Allah sebut dalam suratul Kahfi. Nanti Zat nak cari ayat tak ingat. Allah sebut wa yahsabuna annahum muhtadun. Bukan dia. Ayat-ayat suratul Kahfi. Nanti saya baca. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla ya'su alladhina dhalla alladhi maaf, gangguan suara pula 2-3 hari ni. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ayat dia. Ayat tak apa ingatlah, ayat 104 kan macam tu kan. 104 surah Kahfi surah ke-18 ayat 104, 103, 105 macam itulah. Ayat berapa? 104. Okey. Oh, saya lupa bagi tahu, saya 2 hari dah demam. Demam, tuan-tuan dan puan-puan, dah lama tak demam. Lepas tu makan pun tak selera Siti Aisyah. Oh, tak kesian kat saya ke ni. Dia ingat Siti Aisyah nak hantarlah sup ayam ke apa ke. Makan tak selera tuan-tuan. Allah, satu sudu 5 pinggan. Tu dalam tak selera 5 pinggan. Ini ayat dia.
Maukah aku beritahu pada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mana Allah mensia-siakan amal-amal mereka ketika hidup di dunia, sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita bimbang. Jadi syok sendiri. Terima kasih Ibn Wahab. Kita syok sendiri. Aku tak apa dah, aku dah haji dah, aku dah berapa belah kali, puluhan kali dah umrah. Belum tentu lagi. Yang berdakwah dah hampir 30 tahun ni pun masih jahil. Saya berpegang dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kullama zadni ilma zadni fahma bijahli. Setiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Lagi menuntut, lagi belajar, lagi tak faham. Lagi kita sedar banyak benda aku tak tahu. Tu macam Ustaz Syamsuri kata tadi, saya mampu kitab ni tawaduk, sedangkan beliau dah ajar begitu lama. Itu contoh tawaduknya seorang pendakwah tersohor. Kalau dulu, satu ketika dulu, beliau memang tersohor di utara khususnya. Sekarang muncul pula Ustaz Azhar Idrus yang tersohor di seluruh negara, diikuti dengan Ustaz Syarilung yang juga tersohor di Tafiz Mutmainah. Kan cerita gitu. Baik. Jadi makna itulah penyesalan di mana seorang ini mengaku, celakanya aku, kalaunya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Sebab tu dia kata di sini, dengar baik-baik. Kita ulang semula. Mereka ayat suam boleh. Mereka yang merasuk di dalam dada manusia itu, yang menggalakkan kita berbuat kejahatan, bukan syaitan sahaja, bahkan manusia pun ada sesama kita. Tu. Tidakkah pernah saudara didatangi seorang kawan, berbisik-bisik seraya bercerita mengacung tentang si fulan, atau mengajak pergi ke suatu tempat bersukaria atau sebagainya? Datang bawa cerita, kan? Aku nak beritahu kat hang tau. Orang Kedah macam tu lah. Aku nak beritahu kat hang jangan cerita kat siapa. Datanglah mengadu domba dan sebagainya. Cerita-cerita yang lebih kepada exaggeration. Exaggerate ni mana cerita sebenarnya sikit je, tapi dia tambah-tambah bagi jadi besar. Itu exaggerate. Jadi kawan-kawan jenis ni lah datang, berbisik-bisik secara seraya bercerita mengacung tentang si fulan. Sebab tu dalam Islam, terima kasih. Siti Aisyah kata dia nak masak sup ikan pula. Tak apa, kalau jika dekat boleh hantar semangkuk. Terima kasih. Baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan dalam Islam, dalam suratul Hujurat, nanti kita tunggu Mus pergi ambil air kejap. Terima kasih Mus lah sahabat saya dunia dan akhirat. InsyaAllah bila saya masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, saya akan pastikan Mus ada di belakang saya. Dia amin tuan-tuan. Suka benar. Okey, Mus surah ke-49 ayat 6 Al-Hujurat. Sebab itu kalau ada yang datang bercerita mengadu bagian, kita sebagai orang beriman diajar oleh Allah, diajar oleh Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau saya orang beriman, apabila orang fasik, ni jenis syaitan ni, syaitan manusia yang suka memecah belahkan kesatuan umat. Ini syaitan manusia yang kuat memfitnah,
Ini syaitan manusia. Bila ada berita-berita sedemikian, wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah terlebih dahulu. Cek dulu dia punya kesahihan. Jangan kita terima bulat-bulat. Kena dengar dua belah pihak. Ni sekarang masalah sekarang. Saya pun cerita pengalaman saya lah. Ni live biar satu Malaysia dengar. Peringkat awal dulu, ada yang tidak senang hati dengan saya, cara saya berceramah dan sebagainya. Ya, saya mengaku, I admit I have my own shortcomings. Mu dah belajar shortcoming. Tak sat mu tak dengar ni exaggerate. Kan? Saya ada kekurangan, saya mengaku. Jadi saya difitnah. Saya difitnah. Karena fitnah ini saya terpaksa berhadapan hampir 10 bulan. 10 bulan. Tempat kuliah boykot saya. Bukan boykot, gam saya. Akhirnya saya buat keputusan, pergi berjumpa, beri penjelasan. Yang saya tidak bersalah, yang saya tidak menyatakan bagian. Alhamdulillah, apabila mereka dengar penjelasan saya, akhirnya gam tersebut ditarik balik. Ni, jangan kita terima bulat-bulat. Apatah lagi macam ayat kita baca, kita tengah tafsir ni. Yang datang tu syaitan manusia. Membisik-bisikkan, mengadu domba dan sebagainya, menyatakan fitnah. Allahu Akbar. Malaysia ni memang kuat fitnah, tak habis-habis. Tuan-tuan tengok dah dalam kitab Facebook tu. Fitnah tak habis-habis. Orang tak kata macam tu pun dia kata Masya Allah. Pesanan saya, kita istighfar lah. Saya sedaya upaya dalam kuliah, dalam ceramah, kita nak pastikan apa yang kita kemukakan itu adalah fakta. Dari Quran, dari hadis, bukan kita memfitnah, bukan kita menghukum sesiapa. Itu kena jelas. Baik. Jadi ayat tadi, wahai orang yang beriman, sekiranya orang fasik membawa berita, maka fatabayyanu, maka kamu semak dulu, kamu teliti dulu apakah benar berita yang dibawa. Kerana dibimbangi yang bawa tu syaitan. Tengok dia kata di sini. Tidakkah pernah saudara didatangi seorang kawan berbisik-bisik seraya bercerita mengacung tentang si fulan, atau mengajak pergi ke suatu tempat bersukaria atau sebagainya. Hanya mu semalam ni ada kerja mu, tak ada kerja, jom ikut aku. Kita pergi karaoke. Oh lama. Kan? Kita jumpa member ni, kita sahabat kita ni ahli perniagaan hebat. Tak boleh pergi jumpa ke restoran nasi kandar. Apa perlu nak pergi karaoke? Kan? Itu ceritanya. Nanti yang orang yang kali pertama tak pernah masuk diskotek, kelab malam, dia jadi gelabah bewak. Ni apa benda ni? Pelayan pula datang pula. Allah, na'udzubillah. Pilih kawan. Bukan kawannya, pemimpin pun kena pilih. Ni dengar lagi ni tuan-tuan dan perempuan, angin bertiup kencang. Kerajaan Malaysia akan bertukar tangan tak lama lagi. Tu dia. Tak ada kerja lain ada orang ni. Aku pun boring lah, muak lah. Orang Kedah kata meluat, orang KL kata muak. Sabarlah, nanti bagi COVID dah clear, kita bertanding PRU15 and then see you in parliament. Alamak. Kan? Itu cerita dia. Ini mengajak kita ke tempat bersukaria atau sebagainya. Mus pernah tak orang ajak pergi disko?
Muhwarak. Tengok air muka pun tahu. Allahumma. Bercahaya-cahaya. Masya Allah. Ahli syurga. Masya Allah. Mudah-mudahan kesemua kita ahli syurga. Nah, maka kawan ini adalah termasuk di dalam golongan perasuk yang disebutkan Tuhan itu. Perasuk tu dia mengadu domba, dia menyebabkan fitnah, dia mengajak kita ke tempat-tempat yang tak sepatut kita pergi. Dia ni di muka bumi Allah Taala ni yang Allah suka masjid. Saya duk tengok kitab-kitab tasawuf. Pasar-pasar malam ke, pasar siang ke, market pasar pun bukan tempat yang baik. Kalau nak pergi secepat mungkin, pergi urusan beli balik lah. Tahulah yang tak tutup aurat, yang bagian-bagian. Nah, Allah. Nah, sekarang ni kita dah SOP. Tahu SOP pun? Semua orang patuh. Kita jaga kita. Tak betul tu. Nah, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Dulu kita dah hurai dah Fazan. Cuba pergi baca hadis ke-19. Pergi baca hadis ke-19 Matan Arba'in. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita. Kita nak boleh jaga kita. Tak boleh. Kalau saya sakit, nak jaga. Kan? Kita jaga Allah. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Kita taat kepada Allah, insya-Allah Allah merahmati kehidupan kita. Jadi berhati-hati, dia kata inilah contoh syaitan manusia. Beruntunglah saudara jika tidak terpengaruh olehnya. Tu kata tadi tu. Kena tengok elok-elok. Siapa dia yang kita nak jadikan teman. Sekarang dah kawan habis lebih kurang 6-7 bulan dengan mu, saya boleh tahulah. Saya boleh i'rab sikit lah. Saya boleh kenal lah sikit sebanyak karakter, musnya karakter. Mus pun tahu karakter saya. Dah 6 bulan berkawan. Alamak, Ustaz Mak Ian main pula. Orang duk kalut live talikah, dia duk main. Nama cerita apa ni? Apa? Alamak, tengok main tak main. Ini live lah. Apa ganggu? Tu cerita dia. Alamak, tak Zahir pemain apa ramai main. Hari lahir dah over dah. Saya nak ucap terima kasih pada semua sahabat-sahabat Facebook, muka buku ni Facebook, yang mengucapkan selamat hari lahir dalam bentuk doa supaya dipanjangkan umur, diberi kesihatan untuk terus berdakwah. Terima kasih pada semua, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Dan dikatakan lagi di sini, beruntunglah saudara jika tidak terpengaruh olehnya, oleh syaitan manusia. Syaitan jin dia memang tak lekang daripada kita. Dia dalam jiwa kita. Nanti saya bagilah dalil hadis sebentar lagi, insya-Allah. Lintasan hati tadi, apakah kesudahannya? Tetapi jika saudara terus melaksanakan lintasan hati tadi, apakah kesudahannya? Lintasan-lintasan hati yang datang, gangguan-gangguan syaitan jin ni. Jadi jangan bimbang tuan-tuan. Dengar baik-baik. Kita nak baca hadis. Lama dah tak baca hadis ni. Jadi kita tak berapa nak ingat. Kita kena rujuk kitab. Kitab mana? Ni dah kitab handphone. Kita snap gambar dia dalam ni daripada kitab, insya-Allah. Cuba dengar hadis ni. Ini kadang-kadang yang sebahagian kita ni bimbang. Kita bimbang tentang persoalan lintasan hati. Syaitan jin mana boleh lekang daripada kita. Memang kerja dia nak menghancurkan kita, nak menyesatkan kita. Dia datang lintasan-lintasan yang tidak baik tentang Tuhan, tentang Islam. Adakah kita berdosa? Kita jawab dengan hadis Muslim. Itu yang mahal ni Ustaz Syarilung ni. Ustaz besya-besya je kan. Hadis ke-101 Imam Muslim.
Dengar baik-baik. Saya pas kecil sangat tak pernah nampak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallu aw ya'malu bih. Dengar baik-baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab hadis Imam Muslim, hadis ni hadis jilid pertama 2, 3, 4 dia gabung hadis ke-101. Dengar baik-baik tentang lintasan hati. Tengok dia kata di sini. Tetapi jika saudara terus melaksanakan lintasan hati tadi, apakah kesudahannya? Dia datang lintah tentang yang tidak baik, mengajak kita bermaksiat. Kalau kita buat, apa kesudahannya? Cuba dengar tentang lintasan hati. Selepas ni ayat Quran pula. Al-Quran Al-Baqarah 86. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua orang tahu Abu Hurairah adalah gelaran bapa kucing. Mus suka tak kucing? Ada belah kucing? Berapa ekor? Allah, kedekut tak hidung masin. Saya tak bela kucing, tapi kucing-kucing di kampung tu memang kenal saya. Dia tahu kalau nak makan sedap pergi rumah Ustaz Syarilung. Kan? Sekali kita panggil, datang ramai. Tapi sekarang entah hilang ke mana, saya tak tahu merajuk ke hijrah ke. Kan? Dah tak ramai, ada 5 ekor. Dulu satu ketika hampir 20 ekor. Abu Hurairah, bapa kucing. Saya pun minat kucing. Dan betul tuan-tuan, kucing ni dia tahu manusia ni suka kat dia atau tidak. Kalau dia datang dekat kaki kita tu cium-cium, dia tahu kita ni suka kucing. Kalau dia tahu orang yang tak suka kucing, dia memang tak pergi. Kalau dia pergi, confirm kena penendang, kena terajang. Kita dia datang lagi kita suka pegang dia, belai dia. Ni Abu Hurairah. Tuan-tuan dengar hadis ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mus kena dengar isu orang tanya tentang bisikan-bisikan hati. Apa hukum? Sesungguhnya Allah tidak akan ambil peduli terhadap umatku selama yang berbicara hanya hatinya, tetapi belum diucapkannya atau belum dilaksanakannya. Faham tak? Lintasan hati daripada syaitan jin. Dia kata Tuhan tak ada lah, ini Quran semua karut. Selama mana saya tidak mengucapkannya dan tidak mengamalkannya, tak batal iman dan Islam. Jangan bimbang, ini rahmat Allah. Faham? Fahimtum? Cakap Arab sikit, kan? Faham? Lintasan hati semua orang datang. Tu yang kadang-kadang timbul was-was tu. Was-was dalam takbir, sampai takbir akhirnya jadi macam Ultraman pada Allah. Dia jadi Ultraman. Ganggu orang sebelah. Dia ganggu orang sebelah. Sebab Allah, saya pernah tuan-tuan dan perempuan, saya tengah-tengah, kanan saya, kiri saya, dua-dua puak-puak was-was. Ni syaitan ni ganggu solat kita, kan? Saya nak takbir pun tak boleh. Kawan ni kuat sungguh. Usalli. Jam dah aku kata. Kawan sebelah kiri pun aduh letih. Ada sekali tu dia takbir ni macam dia nak pergi cekik imam. Dia duduk belakang imam. Allah. Jenis tu syaitan lah tu. Gangguan syaitan. Termasuk lintasan hati ni. Dia mana? Syaitan tak akan biarkan kita. Dia akan terus berusaha sedaya upaya untuk menghancurkan kita, merosakkan akidah kita. Kita duduk diam-diam, aku nak beritahu kat engkau, Quran ni bukan betul. Tu dia. Dia kata Quran tu tak betul pula. Yang kau ikut tu buat apa? Kan? Jangan bimbang. Selama mana kita belum mengucapkannya, kalau saya bercakap,
Ini Quran tak boleh pakai. Ni contoh saja. Ni zaman Nabi boleh. Itu rosak akidah. Ataupun saya mengamalkannya. Saya tak nak ikut dah. Ini amalan Quran semua karut. Selama mana seseorang itu tidak bercakap dan tidak mengamalkan lintasan hati itu, tidak berdosa. Boleh? Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab hadis Imam Muslim. Baik. Itu tentang hadis yang mulia. Saya ulang sekali lagi, sungguhnya Allah tidak akan ambil peduli terhadap umatku selama yang berbicara hanya hatinya, lintasan hati, selama yang berbicara hanya hatinya tetapi belum diucapkannya atau belum dilaksanakannya. Dia terlintas hati. Tok Kong ni pasal boleh bagi manfaat lah. Dia belum cakap dan dia belum amal. Kalau dia pergi ke Tok Kong, dia pun dah mula sembah berhala. Dia berdoa pula. Ini nama Ingapa orang ke? Innada mus kacra. Nama mus pula keluar. Itu contoh kan. Dia pergi ke Tok Kong Buddha ke pula, dia cakap Cina kan. Nang boti nang kui boti kui. Mus kotok punya orang. Selagi dia tak mengamalkannya, tak rosak akidah, insya-Allah. Ini hadis yang saya kemukakan. Tajuk dia pun bisik-bisikkan hati. Hadis Muslim. Baik. Lagi dia kata di sini, dengar tetapi jika saudara terus melaksanakan lintasan hati tadi, apakah kesudahannya? Itulah kesudahannya. Faham? Sekadar lintasan hati, kita belum menyatakan, mengucapkannya atau belum melaksanakan, tak rosak akidah. Dia kata lagi sini, sungguh pun tidak ada orang yang melihat, tetapi tersembunyikan daripada pengetahuan Tuhan yang Maha mengetahui. Tak ada manusia yang tahu kerja buruk kita, kerana rasukan syaitan jin ini ataupun syaitan manusia. Kita pergi ke tempat-tempat yang tak sepatut pergi. Apa manusia tak tahu? Ya, manusia tak tahu. Tapi sekarang ni bahaya juga sebab ada binatang ni. Dia tengok mus kat diskotek, dia snap. Balik awal, dia viral. Tu dia. Tengok bukan main, ceramah Power Rangers. Rupanya dia pun Ultraman juga. Spiderman duk ada kat diskotek kan. Jam kan. Jadi makna kita kemukakan dalil Quran. Surah Mujadalah, surah ke-58 ayat 7. Ayat yang saya nak baca tu di pertengahan ayat ke-7. Kita bagi peluang saudara Mus. Sementara tu, tuan dan perempuan, saya pun duk fikir, dah berdoa pada Allah, ya Allah, tolong bantulah aku ya Allah untuk menyiapkan projek kompleks Tahfiz Mutmainnah. Masih banyak lagi yang diperlukan, hampir 1.5 juta lah kalau nak siapkan bangunan. Mujadalah surah ke-58 ayat 7. Sementara Mus cari itu, saya nak beritahu lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau ada sanak saudara yang mungkin banyak zakat untuk mendapat pelepasan cukai, atau nak bagi zakat begitu je, ataupun mungkin ada dia nak bantu, dia nak bina sendiri, boleh datang menjumpa insya-Allah. Tolong dan bantulah kami. Macam gambar piramidi lah. Dia bawa anak-anak yatim. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Dia pun sampai rumah Siddiq Sigaraga. Kebetulan ya Maulana Siddiq Sigaraga nak bagi zakat. Siddiq Sigaraga tanya dia. Dia kata, apa tu letih kena bahan apa ni? Mut tak faham. Siapa dia? Hang tulis ah? Hang tulis apa pula? Hang lah kena letih. Okey, ayat ke-7. Jadi
Kembali pada tadi, tolong bantu saya. Maknanya, kalau dengan pertolongan Allah, usaha saya tuan-tuan dan puan-puan, terbenanya kompleks ini dapat disempurnakan, kompleks ini disiapkan dalam tahun depan, kurang-kurangnya pahala untuk kita semua, insya-Allah. Lepas ni ada lagi satu projek Pondok Mutmainah pula, itu yang letih tu. Kata tak nak buat projek ada ayat tu. Ayat tu di pertengahan, ma yakunu min najwa salasatin. Ada ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'hum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Betul tak mu? Saya baca tu betul tak? Betul tuan-tuan? Kalau salah tolong perbetul. Tapi itulah ayat Allah bagi tahu dalam surah Mujadalah, ayat yang ke-7 di pertengahan. Tidaklah kamu bertiga melainkan aku yang keempat. Tidaklah kamu berlima melainkan aku yang keenam. Tidaklah kamu dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak, melainkan aku bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Kalau kita boleh masukkan ayat ni ke dalam jiwa kita, kita buat kerja tak senonoh di belakang manusia, tapi kita dapat sedar, Allah tahu, mungkin insya-Allah kita tak buat kerja tak senonoh. Saya nak terus terang sebut, musuh kita bukan syaitan sahaja, hawa nafsu pun kuat. Ini lagi mencabar. Jadi makna Allah kata, aku di mana-mana saja kamu berada. Kamu duduk dalam keadaan yang gelap gelita, kamu duduk kat Amerika kan, orang Malaysia tak tahu, Masya Allah. Jadi cerita begitu. Nak baca pun tak sempat apa dia tanya. Baik. Jadi makna kita tinggal kat Amerika ke, tinggal kat Arab Saudi ke? Allahu Akbar. Jadi ceritanya begitu. Makna Allah bersama-sama dengan kita, ilmu pengetahuan Allah. Bukan kita pergi ke Amerika, Allah ikut pergi Amerika, dah. Jadi begitu. Ilmu dia selaku pencipta alam, pemilik alam dan pencipta kita, dia tahu apa yang kita buat. Catatannya semua ada, Masya Allah. Dicatat oleh Raqib dan Atid. Baik. Jadi dia kata, tersembunyikkah daripada pengetahuan Tuhan yang Maha mengetahui? Saya jawab tadi, tidak tersembunyi. Mujadalah ayat 7. Senangkah hati kecil saudara yang akan dibicarakan kelak di hadapan Tuhan pada hari kiamat? Kita boleh membohongi rakyat, kita boleh menipu rakyat, tapi kita tak boleh membohongi dan menipu Allah. Sebab tu jadi pemimpin bukan perkara mudah, tapi suatu tanggungjawab yang besar. Ma min abdin yastar'ihil ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seorang hamba yang diamanahkan oleh Allah menjadi pemimpin untuk mengurus kehidupan masyarakat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat. Ketika itu Allah kata, mati dalam keadaan menipu rakyat, haram syurga baginya. Boleh faham tu? Dia tipu rakyat tak tahu pemimpin ni kaki kencing. Bahasa sekarang minta maaf lah, kuat kencing. Sembang kari. Kencing manis, insya-Allah ada ubat. Kencing rakyat tak ada ubat, melainkan telan kabai. Orang Kedah kata telan kabat. Tahu kabat? Yang orang bubuh dekat meriam tu. Meriam buluh tu kabai dalam bahasa Inggeris. Melayu kata kabat. Tu cerita dia. Kita tak boleh nak membohongi Allah. Allah tahu segala apa yang kita lakukan. Sehingga banyak ayat-ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa hari ni semua jam. Dah 3 hari dah saya tak lupa nak ingat ayat Quran kerana
tak berapa sihat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan Tuhan sebut dalam surah Yasin. Masuk surah Yasin ayat 65. Kalau tak salah ayat 65 lah. Kan? Allah kata pada hari ini, yang akan menjadi saksi bukannya mulut, tetapi anggota tubuh badan. Allah kunci mulut kita, tidak boleh berbicara lagi. Nampak tak? Ada Al-Yawm, tak jumpa ayat 65 surah Yasin, surah ke-36, ayat berapa? Tak betul? 65. Tak ada? Ada? Semua ni. Aduh. Bikin malu saja. Tuan-tuan baca surah Yasin tu. Tadi saya terlepas pandang hujah. Tak apalah, nanti saya sebut di penghujung. Itu kelemahan kita lah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kita melencong ke lain, lupa. Ini ayat dia. Tengok dia kata di sini. Senangkah hati kecil saudara yang akan dibicarakan kelak di hadapan Tuhan pada hari kiamat? Mulut tidak berbicara lagi, tetapi anggota tubuh badan akan menjadi saksi. Oleh itu berjaga-jagalah daripada sesiapa juga yang mencurah perkataan yang manis, memujuk dan menggalakkan saudara membuat pekerjaan yang keji. Yang pujuk rayuh ni, aduh letih. Jaga-jaga. Apabila terlintas di hati saudara mengerjakan satu perbuatan yang tidak baik dengan tidak ada sesiapa pun menyuruh, maka ingatlah itu adalah syaitan berpengaruh, nafsu jahat bergelora. Ini ayat dia, Al-Baqarah 286. Soal lintasan hati tadi saya nak kebukakan dari Quran, tapi saya terlepas. 286 kita selalu kita baca ayat ni. Okey. Kita akan baca ayat ni selalunya wirid maghrib, subuh. Bermula daripada 285 amanar rasul. Ayat yang saya nak sebut ni adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengar ni. Sikit je. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Tadi soal lintasan hati datang berbolak-balik dalam jiwa kita, buat bagian, nyatakan bagian. Selama kita belum mengucapkannya dan selama kita belum mengamalkannya, akidah kita tak rasa insya-Allah. Allah ampun, Allah tak salahkan kita, sebab Allah dah beritahu Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Para sahabat bimbang soal lintasan hati. Apabila turun ayat ni, maka reda dan legalah mereka. Pasal apa? Sebab Allah tak salahkan kita. Soal lintasan hati, Allah tahu itu kekurangan yang ada pada kita, yang kita tak mampu nak menolaknya. Faham? Selama mana kita tidak mengucapkannya atau mengamalkan lintasan hati tersebut. Aku rasa nak pergi Tok Kong, pergi tunggu. Tu rasa akidah. Kalau sekadar dia kata pergilah, selagi tak pergi, selagi tak mengucap, tak ada masalah. Boleh? Tengok dia kata sini, ingatlah itu adalah syaitan berpengaruh, nafsu jahat bergelora. Itu lintasan-lintasan hati. Pengaruh yang tersembunyi inilah yang dimaksudkan dengan perkataan al-jin di dalam ayat yang ke-6. Ini jin, syaitan di kalangan jin. Tuhan telah memerintah junjungan kita berselindung dengannya, meminta bantuan dengan yang maha asa daripada bencana-bencana lintasan hati. Dan rasukan syaitan manusia, supaya kita turut dan beryakin bahawa hanya sanya
berselindung dengan Tuhan yang menjaga serta memelihara kita semata-mata. Dialah yang maha berkuasa menolak kehendak tipu daya syaitan-syaitan itu. Lindungilah kita ya Tuhan kami. Saya ulang sekali lagi, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu. Allah akan melimpahkan rahmat dan keampunannya. Ni dalam kitab ni, kitab tafsir Arab Saudi ni nah. Ayat saya baca Al-Baqarah 152, dalam kitab ni insya-Allah muka surat 38. Cuba tuan-tuan dengar. Kita jahat macam mana pun, jebon macam mana pun, nah, lintasan hati ni kita kena lawan, kita kena tolak dengan kita banyak mengingati Allah. Memang jangan kata tuan-tuan, ustaz pun dia datang syaitan ni, nah. Cuba dengar muka surat 38. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, maka ingatlah kamu padaku, nescaya aku akan mengingatimu. Syukurlah, jangan sesekali kamu kufur. Itu segi makna. Cuba dengar, apa kelebihan hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingati Allah. Maksudnya, aku limpahkan rahmat dan ampunanku kepadamu. Tuan-tuan, selama mana kita mendapat rahmat Allah, insya-Allah tak perlu bimbang, syurga milik kita. Amalan kita hebat macam mana pun tak boleh menjamin kita masuk syurga dengan amalan, tetapi dengan rahmat Allah dan keampunannya kepada sesiapa yang senantiasa ingat akan Allah. Nah, justru berdampinglah dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan syaitan jauh, syaitan jin ni. Syaitan manusia ni kita boleh juga bercakap, bukan dia datang hari-hari, tapi syaitan yang tak lekang daripada kita ni, dia tak pernah tinggalkan kita. Dia akan datang membolak-balikkan hati kita, mewaswaskan kita, meragukan kita terhadap Al-Quran. Kita banyak baca Quran, banyak ingat Allah, berzikir, selawat, mudah-mudahan itu cara nak menyelamatkan akidah kita, insya-Allah, dan kita beramal selaras dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tamatlah surah yang kita baca, yakni Suratun Nas. Suratun Nas. Hari ni berapa belas bulan? 14 hari bulan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula dengan Suratul Falaq. Esok mungkin saya boleh datang. Esok hari apa? Selasa. Boleh insya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kalau nak sumbang kepada penyumbang-penyumbang, alhamdulillah saya ucap terima kasih. Kalau nak resit pun kita bagi resit. Saya ulang sekali lagi, yang paling mudah kita nak sumbang sekarang ni melalui Maybank lah. Kita nak monitor pun senang. Saya sendiri pun boleh monitor duit yang keluar masuk melalui Maybank. Saya boleh akses, saya boleh masuk akaun Maybank 552050370338, akaun Tahfiz Mutmainnah. Jadi sekadar itu, terima kasih. InsyaAllah umur panjang. Kita bertemu lagi pada pagi esok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil